Apabila kita sholat di Nabawi, terutama di daerah Raudhah, di situ sering terjadi sutra kita dilewati banyak orang. Bagaimana solusinya? Saran saya nggak usah sholat di Raudhah. Saran saya, kecuali memang dalam keadaan ada waktu pelong, ada tempat luang, kita bisa sholat, tidak terganggu, nggak apa-apa. Karena begini, mengkhususkan sholat di Raudhah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di Masjid Nabawi, ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang berbunyi, antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga, Raudhatun min Riyadil Jannah, ini perlu difahamin. Jadi kalau Al-Quran itu ada sabab nuzul, kalau hadis ada sababul wurud, ya. Sebab turunnya ayat ada, kalau kita tangkap itu kita akan faham maksud Allah di ayat itu. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab Nabi sebutkan hadis itu. Kalau kita faham ini, kita akan tahu apa maksud Nabi SAW. Perhatikan khusus hadis tentang Raudhah ini. Nabi SAW waktu keluar dari rumah beliau ke masjid, karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid. Begitu masuk, keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung pintu masjid, langsung masuk, langsung tempat sholatnya beliau. Kebetulan waktu itu memang masjid Nabi hanya antara rumah sampai mimbar, nggak ada yang lain. Memang lokasi masjid waktu itu saja, antara rumahnya dengan mimbar Nabi SAW. Kata Nabi SAW waktu itu pas melihat, begitu masuk di masjidnya Nabi SAW, beliau lihat sendiri di masjidnya, ada sahabat lagi mengaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, semuanya ibadah-ibadah yang baik nih. Kata Nabi SAW, karena melihat perilaku-perilaku sahabat itu, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Jadi ada sebab penyebutan hadis itu, karena perilaku-perilaku sahabat yang mulia tadi, bukan karena fisik tempatnya, gitu kan. Ini penting. Dan hubungkan ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, sholat di masjidku ini 1.000, masjidku ini. Nabi tidak bilang di Raudhah, enggak, di masjidku ini. Artinya kata ulama, masjidku ini selama dia terus diperluas seluas apapun dan masih nyambung saf dengan satu imam, maka Masjid Nabawi, gitu kan. Maka kita sholat di saf yang sisi kanan, timur kah, barat kah, utara kah, tidak masuk di Raudhah pun tetap sama 1.000 pahalanya. Dan terlalu banyak hadis yang maudhu, maaf saya bahasakan, ini hadis dusta. Orang sholat di Raudhah akan diampuni sekian banyak dosanya dan segala, ini semua tidak benar. Akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Coba anda kembali ke kitab-kitab maudhu'at, hadis dusta, nggak pernah Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan dikarang-karang saudaraku, akhirnya memaksakan diri masuk ke Raudhah, diinjak-injak kepalanya dan seterusnya. Tidak perlu. Sholat tahiyat masjid di seluruh Masjid Nabawi dan sholat di dalam Raudhah sama aja 1.000 pahalanya, insya Allah sama. Tetap kita memuliakan Masjid Nabawi, tetap kita menganggap Raudhah itu bagian yang dikatakan Raudhah memang masjid awalnya Nabi SAW. Tapi tidak ada seperti yang banyak disebarkan dari hadis-hadis palsu itu mengatakan ada fadilah khususnya. Allahu alam. Dan fahami tadi hadis tentang sebabul wurudnya, sebab disebutkannya hadis itu. Bila kita tanya, dah masuk Raudhah? Masuk. Kenapa masuk Raudhah? Beri saya satu sebab. Satu apa? Taman syurga tadi dah semua. Yang kedua? Okey, kenapa nak masuk Raudhah ni? Yang pertama, kerana ia taman syurga. Rasulullah kata apa? Di antara rumahku dengan mimbarku taman syurga. Hadis sahih. Yang kedua, yang lebih utama ni sebenarnya, doa mustajab. Betul lah? Berapa banyak yang dah buat list nak berdoa dalam Raudhah? Dah habis ke berdoa tu? Balik nanti frame, masuk dalam frame yang kita tulis tu, gantung. Sebab hari-hari nak kena tengok tu. Baik, sekarang beri saya satu nas yang mengatakan bahawa masuklah engkau dalam Raudhah, nescaya doamu mustajab, atau yang seiras dengannya. Ada pernah dengar hadis begitu? Ada pernah dengar? Ada orang angguk. Saya tulis buku pasal Madinah, 2 bab pasal Raudhah, Anadok Madinah. Balik cari. Saya tanya budak-budak yang belajar hadis kat sini, beri dengan saya satu hadis ataupun satu nas dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa masuklah engkau dalam Raudhah, nescaya doamu mustajab. Tak ada. Dia terus jawab, mana ada Prof, yang menunjukkan lokasi, tak pernah ada. Baik, nak doa mustajab, hari ini saya beritahu 3. Yang ini jelas. Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa, dan Allah bertanya kepada hambanya, ada tak hambaku yang nak berdoa, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta?
Jelas Allah kata, engkau berdoa aku makbulkan, engkau bertaubat aku ampunkan, engkau meminta aku bagi. Apa? 1/3 hujung malam tersisa. Apa tu? Waktu tahajud. Waktu tahajud pukul berapa? Kalau di Madinah ini pukul 1:30, 2:30, 3:30. 1/3 hujung malam yang tersisa. Selepas bagi kira sendirilah, matematik kita boleh kira. Waktu maghrib dengan fajar bagi 3, yang terakhir ketiga tu. Dia berbeza-beza. Ia menunjukkan masa ada di Brunei, masa ada di Malaysia, masa ada di United Kingdom, masa ada di Mekah, masa ada di Madinah. Ada dalam genggaman kita, kat mana-mana pun ada. Buat yang tu dulu. Raudah ni ada kat sini, ya balik nanti tak boleh bawa pergi Mekah. Yang kedua, barang siapa yang berpuasa, doanya dimakbulkan Allah. Semalam kenapa tak puasa? Puasalah. Mari kita puasa Nabi Daud supaya Allahu Akbar. Selang sehari kita boleh berdoa yang dikatakan akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, puasa ibu doa ibu bapa sangat mustajab. Ni yang belum kahwin lagi, yang ni belum lagi lah. Dah kahwin, dapat anak, kita jadi ibu, jadi bapa, doa kita sangat mustajab. Ini juga menunjukkan sifat. Kenapa? Tak ada. Kenapa saya tanya sangat ni? Saudari-saudari terutamanya wanita-wanita ni sangat emosi. Dia boleh menitiskan air mata cepat. Bagus, alhamdulillah. Ini penting bagi sifat seorang wanita. Jadi dia dah ada list panjang dan nak berdoa. Masuk saja dalam raudah, duduk saja, dah solat apa semua, sujud saja berdoa, menitis air mata. Betul tak? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, begini. Ya Allah, bagilah aku kemudahan. Dulu segala aku dengan cemerlang. Ya Allah, begini. Nangis. Ada 10-15 permintaan yang spesifik yang kita minta dengan Allah SWT. Balik ke United Kingdom, balik ke Malaysia, balik ke Brunei. Selepas 5 tahun, tolong semak balik doa kita tersebut. Semak satu persatu. Ya Allah, makbul. Semua 15 permintaan dimakbulkan Allah. Gembira tak? Kita gembira. Tak sampai 5 tahun, kita pun cerita dengan kawan kita. Ya Allah, aku pergi ke Madinah, doa dekat Raudah 15, aku minta dengan Allah, semua dah makbul, tak sampai 5 tahun. Kita pun pesan dengan orang, kalau kau pergi ke Madinah, jangan kau tak berdoa dekat Raudah. Raudah tu hebat. 15 aku minta semua itu. Ini diceritakan kepada saya dalam Facebook, dalam apa semua. Kenapa saya takut, tuan-tuan? Kita takut syirik. Bukan Raudah itu yang memakbulkan doa kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang memakbulkan doa kita. Mulut tu jaga. Masya Allah. Ini yang rata-rata bercakap begitu. Dah hafal dah talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dah hafal? Esok dah nak pergi? Tak hafal pun tak apa, tengok buku boleh, tak ada masalah. Siapa sini yang dah hafal? Cepat. Semua takut. Ini orang Asia memang macam gitu. Siapa dah hafal? Saya bukan nak tanya, bukan nak suruh baca. Nak tanya, dah hafal? Okey, cuba sebut kod Melayu. Faham tak kod Melayu? Yang selalu disebut, aku datang kepadamu, aku datang. Itu habis. Aku menyahut panggilanmu, aku menyahut panggilanmu. Apa lagi? Rata-rata orang yang talbiyah dia tak faham pun. Talbiyah yang ringkas itu dia tak tahu makna, tetapi boleh pergi menusuk hati. Malam ini cuba tengok makna dia itu dalam talbiyah yang ringkas itu. 2 kali kita berikrar kepada Allah SWT, iaitu tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu. Tauhid dalam menunaikan ibadat umrah, Allah nak ajar itu tu. Habis datang sini, ya Allah, kita percaya dan yakin betul-betul yang Raudah itulah yang menyebabkan doa kita dimakbulkan Allah. Tidak, jangan begitu. Baik. Habis tak payah masuk Raudah. Orang tanya saya, orang Melayu kita ni lagu tu lah. Kita cakap macam tu, dia kata jangan apa ni. Lepas tu balik Malaysia cerita pula, Prof kami kata jangan masuk Raudah. Allahu Akbar. Sampai balik ke telinga saya. Ada tak saya sebut jangan masuk Raudah? Tak ada. Raudah kapek apa? Hijau. Yang tempat lain tu warna apa? Merah. Jadi kita masuk dengan bijaksana, dengan ilmu ya. Kapek hijau itu menandakan bahawa itulah tapak asal masjid zaman Nabi Muhammad SAW dulu.
Di situ ada mihrab dia. Di situ ada mimbar dia sebelah kanan, perempuan tak nampak. Di situ ada tiang Aisyah. Di situ ada tiang Taubat. Ini ada semua sejarah. Di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat, rumah dia. Dia dulu mengintai para sahabat masa dia sakit. Di situ dia kadang-kadang menerima wahyu. Bermakna menerima wahyu ini, dia juga menyampaikan wahyu itu tersebut kepada para sahabat. Dia baca Quran dekat situ. Dia berdoa dekat situ. Kalau orang tanya kita, kenapa nak masuk Raudah? Jawab dengan bijaksana. Tak bolehkah aku nak masuk Raudah? Aku nak berdoa di tempat yang Rasulullah pernah berdoa. Tak bolehkah aku nak masuk Raudah? Aku nak solat di tempat yang Rasulullah pernah solat. Tak bolehkah aku nak masuk Raudah? Aku nak baca Quran di tempat yang Rasulullah pernah baca Quran. Tak bolehkah aku nak masuk Raudah? Aku nak duduk saya saja dia di tempat yang Rasulullah pernah duduk saya saja dengan Aisyah. Ikut sunnah. Tempat-tempat lain itu dibina selepas Rasulullah wafat. Pergilah mana-mana, tak ada. Rasulullah duduk di situ. Itulah kawasan masjidnya. Masya Allah. Doa yang mustajab ini ada. Allah sentiasa hampir dengan kita. Di mana-mana saja. Tak ada kisah. Isu yang kedua. Taman syurga. Masya Allah, subhanallah. Di antara rumahku dengan mimbarku, taman syurga. Keseluruhan kapet hijau itu dikatakan sebagai taman syurga. Ada kias yang mengatakan bahawa barang siapa yang masuk dalam taman syurga, takkan doanya tidak dimakbulkan Allah. Pernah dengar? Saya pernah dengar begitu. Baik, saya kata, ini berdasarkan pemikiran. Saya juga berfikir. Saya tanya balik. Adakah orang yang masuk syurga akan berdoa? Doa merupakan satu amal ibadat. Siapa yang sudah masuk syurga, adakah dia akan berdoa? Mana ada? Dalam syurga mana ada doa? Semua pembalasan. Tetapi saya menulis buku Bersamamu di Firdaus, akan dilancarkan bulan 5 nanti di PWTC. Saya study tentang syurga saja, study tentang neraka. Cari, tengok dalam Quran, tengok terjemahan Arab saya tak pandai, tetapi saya study betul-betul nak tahu ada tak orang berdoa dalam syurga. Ada. Adanya macam mana? Pertama kali saya jumpa ustaz, habis lepas tu tak jumpa dah. Kemudian kita mati, ustaz mati, meninggal. Besok dibangkitkan, kita dua-dua masuk syurga. Saya nampak ustaz, ya Allah, ustaz pun masuk syurga juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia ucapan yang ada disebut dalam Quran. Itu saja. Yang lain kemudahan-kemudahan yang kita hendak di dunia ini disediakan oleh Allah SWT jauh melampaui daripada apa yang kita fikirkan. Habis apa yang mustahaknya? Raudah. Ini yang nak dibawa balik. Bolehkah tuan-tuan bawa balik Raudah ini pergi ke Mekah? Boleh tak bawa Raudah ini pergi ke United Kingdom? Ada tak Raudah di Brunei? Ada tak Raudah di Malaysia? Di Melaka ada Raudah tak yang boleh kita pergi? Ada puan. Inilah yang kita nak betul-betul kita faham daripada ibadat umrah. Kita rasa nak sangat, seronok sangat duduk dalam syurga, dalam taman syurga. Bawa balik benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada dalam taman syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Para malaikat berduyun-duyun datang mendoakan kita semua yang ada kat sini. Ibu bapa, ustaz-ustaz, tuan-tuan yang dewasa, yang ada anak semua, bina taman syurga dalam rumah kita. Macam mana nak bina? Kalau kita tak pandai, Allahu Akbar, ambil satu kitab hadis akhir zaman ke, 40 hadis ustaz Imam Nawawi. Lepas solat Isya, panggil anak, panggil isteri, mari sini abah nak buat taman kita nak membina taman syurga dalam rumah kita. Kita buat majlis ilmu dalam rumah kita dengan anak-anak dan isteri kita. Ini yang nak dibawa balik. Kita yang muda-muda ni buat majlis ilmu sentiasa. Usrah-usrah yang kita selalu buat di peringkat itu majlis ilmu, taman syurga lah tu. Dekat negara kafir pun ada taman syurga. Siapa yang bina tu? Kita orang Islam. Masya Allah, subhanallah. Ini yang patut kita bawa balik ni. Ini yang nak pergi ke hati kita ni sampai bila-bila. Baik, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Apabila kita melakukan ibadat umrah kita dengan sempurna, terhapus dosa. Ini mungkin saya tak dapat nak lihat. Kalaulah
tazkirah saya di sebelah petang asar, maka ramai kaum wanita yang datang mendengar tazkirah tersebut dalam pakaian solat dia. Saya tak tahu orang Brunei, saya tak dapat kesan orang Brunei kat sini. Orang Malaysia sangat jelas, dia akan pakai telekom putih. Kebanyakannya telekom putih. Saudari-saudari pakai telekom putih tak? Ke pakai biasa aja? Okey. Kenapa kita pakai telekom putih tu? Kerana kita nak menutup aurat. Saudara-saudari tahu aurat kita di mana? Daripada sini sampai ke kaki. Sebab itu orang Brunei, orang Malaysia tolak orang Indonesia, dia lain sikit pesen dia. Tolak orang Pakistan, lain sikit. Tengok orang Bangladesh, lain sikit. Kita orang Melayu, Brunei, Malaysia, Singapura, dia akan jaga dengan sempurna. Stoking dia akan pakai, ini dia akan pakai, dan hanya muka saja dengan tapak tangan saja yang dibiarkan terdedah apabila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita pakai telekom putih tersebut? Kerana kita rasa belum yakin dengan pakaian yang kita pakai sekarang. Kalau kita pakai baju kurung, mungkin dia melekat macam gitu. Kalaulah saya kata jom kita berhenti sekejap, kita solat duha, maka ramailah yang akan naik ke bilik untuk mencari pakaian solat dia. Berapa ramai di sini yang tak pakai sarung ni, sarung lengan ni? Tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk. Dulu ada ketikanya saya kata siapa kita kena pakai stoking. Dia pun tengok kaki dia. Dia tahu dia tak pakai stoking. Tak apa yang saya ajar pada hari ini, apa yang saya sebut ini untuk saudara-saudari dan puan-puan berfikir dulu. Lepas tu buat keputusan nak ikut kata nak ikut, itu terpulang. Sebabnya Rasulullah kata apa dalam satu hadis kursi, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang, seorang je masuk syurga tanpa masuk syurga. Seorang saja masuk syurga. Itu belum masuk syurga tanpa dihisap. Dalam surah Waqiah ayat 10 hingga 15, Allah kata apa? Besok apabila dibangkitkan di padang mahsyar, ada 3 golongan. Satu golongan saja bersama Rasulullah SAW dan segelintir saja daripada kumpulan akhir zaman. Jadi yang segelintir tadi saya dah cerita dah tentang bagaimana cara dia orang buat ibadat umrah. Yang segelintir tadi. Yang satu dalam 1000 tadi, dia macam mana perangai dia? Orang perempuan contohnya tutup aurat, dia ketutup ke tidak? Baik, kenapa saya tanya ni? Terutamanya bukan, kalau kita pakai telekung kita boleh berlindung. Tak ada masalah tu. Kenapa? Terutamanya bagi orang yang dah kahwin lah. Biasanya datang bersama suami, ataupun saudara-saudari yang saudari bersama saudari, kan? Kawan lah, kawan rapat. Jadi bila kita tawaf, kalaulah suami kita tu lebih tinggi dan orang ramai, kita akan duduk di belakang suami kita dan kita akan pegang bahu suami. Kalau suami tinggi macam gitu, ini yang saya nampak berapa kali semasa saya tawaf. Saya bercakap berdasarkan pengamatan mata saya. Maka dia jatuh kain telekung tersebut, dia tidak pakai sarung kat sini, maka ini terdedah, jatuh, terbuka aurat. Bila terbuka aurat, batal tawaf dia. Kemudian sa'i tak boleh buat. Tapi kita peduli apa? Bukan kita peduli pun. Kita pergi buat sa'i juga, tak apa. Kemudian kita tahlul, balik ke Malaysia bersama suami isteri dalam ihram lagi tu. Tidak sempurna tu. Yalah, kita tak tahu, kita minta ampunlah dengan Allah. Tetapi bagi mereka yang jaga betul-betul dari siap-siap awal lagi dah jaga semua ni, dia kata pada Allah, jagalah aku ya Allah, aku nak jaga dengan sempurna aurat aku ni. Tiba-tiba masa buat tawaf ternampak satu, dia tak nampak, tapi kita nampak. Kita tak boleh kata tawaf dia tu batal ataupun tidak, sebab dia dah buat bersungguh-sungguh, dia tak tahu. Habis saja ibadat tawaf tersebut, dia pun kata pada Allah SWT, ya Allah, aku dah selesai ibadat tawaf aku, ya Allah, ampunkanlah dosa aku kalau ada salah dan silap aku. Betul daripada hati, bersungguh. Puan-puan, kemudian puan-puan daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Mekah, Mekah pergi Jeddah, Jeddah balik Malaysia, Jeddah balik United Kingdom, begitu ya. Bagi saudari-saudari, saya tak nampak
isu dia kat situ. Tetapi bagi wanita-wanita yang lain, bila sampai di rumah, duduk bersama suami isteri dalam rumah, jaga aurat ke tidak? Mana ada aurat? Suami isteri tak ada aurat kan? Tiba-tiba datang tetamu yang datang nak ziarah kita kerana kita baru sampai menunaikan umrah. Kita pun balik terus masuk dalam bilik yang kita duduk shopping petang-petang abaya tu, gantung kat rumah ya, pakai abaya tu, tudung, kemudian kita keluar balik. Suami-suami tengok isteri kita pakai stoking ke tidak, nak angkat kain, nak angkat apa, semua nampak semua ni. Terus bisik dengan isteri kita, kau ingat Allah ni ada dekat Masjidil Haram saja ke? Kau ingat Allah ada dekat Masjid Nabawi saja ke? Baru saja kita diampunkan dosa, terus nak buat dosa balik. Allahu Akbar. Apa tu? Dosa yang diulang. Jatuh fasik. Tak usah kita sayang ni. Kita cerita ni pasal kita sayang. Apa yang kita nak. Tak usah tengok kat Malaysia lah, nak naik kapal terbang nanti, berapa ramai yang pakai telekung. Daripada Bekah, keluar saja hotel ustaz, nak pergi ke airport, Allahu Akbar, separuh daripada jemaah dah jadi biasa dah. Dia lupa tentang aurat dia. Saudari-saudari, jagalah daripada sekarang aurat kita. Bila dah tak jaga daripada sekarang, balik ke nanti kita tidak jaga dengan sempurna. Apakah pakaian yang sempurna? Pakaian yang boleh dibuat solat. Itu saja. Kita tengoklah diri kita, boleh buat solat ke tidak? Dah, cukup. InsyaAllah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan dapat umrah yang sempurna.